mungkin juga sama ada saya nak gabungkan ataupun juga boleh jawab sekali. Daripada pertanyaan daripada Puan Samsi Aziz, kita punya lah mantan pegawai halal juga ni. Apa pandangan juga hujah-hujahan yang mengatakan tidak perlu vaksin, cukup dengan mengikut sunnah Nabi. Makanan sunnah ke, sedangkan vaksin ini salah satu pencegahan bagi kita memelihara nyawa. Adakah Ustaz jawab yang itu dulu? Baik. Kita kena faham bahawa sunnah Nabi dalam pemakanan atau rawatan tidak terbatas kepada apa yang Nabi buat ataupun apa yang Nabi ambil. Kerana Tuhan telah menaskan sunnah pemakanan dan boleh dikiaskan kepada rawatan, iaitu uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan kepada kamu benda-benda yang baik. Maksudnya dia bersifat daripada syariat. Walaupun benda itu tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan definisi ini ada dari sudut politik, di mana ulama mendefinisikan politik itu ialah sesuatu benda yang mendatangkan maslahat kepada masyarakat walaupun tak dibuat oleh Rasulullah. So makna dia kebaikan ini tak perlu tunggu nas daripada Rasulullah. Sebab itu di antara ulama menafsirkan wa uhilla lahumut thayyibat, tak disebutkan dihalalkan kepada kamu benda yang mana Allah halalkan. Tak disebutkan begitu kerana untuk mengumumkan, kadang-kadang benda yang baik itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tapi fitrah kita terima dengan baik. Kajian terima dengan baik. Itu di antara hikmahnya Allah Ta'ala tidak menyebut apa dia wahilakumut thayyibat, iaitu thayyibat daripada Allah ataupun apa daripada Rasulullah, tetapi apa yang diterima pakai oleh fitrah dan tabiat kita, maka ia termasuk dalam benda yang dihalalkan dan itu dianggap sebagai sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah ini bukan setakat apa yang Nabi buat, tetapi apa yang tercakup di dalam prinsip yang dikatakan memberi kebaikan. Sebab tu orang salah faham macam pemakanan sunnah. Ramai orang hanya bataskan sunnah itu kepada kurma, kepada zabib. Sebenarnya bukan begitu. Itu hanyalah contoh-contoh sunnah yang Nabi praktis di zaman Nabi. Bayangkan kalau Nabi ada di Malaysia, sudah tentu ada buah-buahan yang Nabi makan. Jadi di Madinah yang ada kurma, zabib dan buah tin. Jadi itu yang ada, sedangkan Tuhan mencipta buah-buahan dan dikiaskan kepada ubat-ubatan terlampau banyak. Jadi kesalahfaham kita ni, definisi tu kena perbetulkan. Itu makanan sunnah adalah makanan yang baik walaupun tidak dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawatan sunnah adalah rawatan yang baik walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saya ada definisi itu dalam saya punya kajian, bila kita ubah definisi ini barulah orang dapat terima. Makanan sunnah. Karena yang dimomokkan sekarang ni definisinya ialah makanan yang Nabi makan itu. Maka orang salah faham yang sedemikian menyebabkan cukup dengan makanan sunnah. Saya bagi satu pandangan fiqh daripada ulama Hanafi. Dia kata apa? Kalau orang tu dia letak zabib, dia letak kurma, dia letak macam-macam jenis apa dia makanan lah. Kemudian orang itu ditimpa sakit. Dia bagi makan kepada orang yang makan tu ditimpa sakit. So ganti rugi, garanti semua di atas orang yang jamu makan. Nak menunjukkan bahawa makanan macam tu bukan sunnah. Sunnah tu bukan kita bubuh semua. Sebab itu dalam kaedah perubatan yang disebut oleh ulama dulu, dan ini diterima pakai oleh perubatan zaman sekarang, dia kata apa? Macam kurma dan seumpama dengannya, kalau sedikit manfaat, kalau banyak mudarat. Poin dia ialah, dia bukan masuk kurma tu kita pergi makan 1 tan. Makan sedikit saja. Sebab tu riwayat Nabi Muhammad SAW, 3 tamar, kadang-kadang sampai kalau yang buka apa dia hari raya tu 7. Tapi kebiasaan Nabi makan 2 biji, 3 biji tamar je. Kita pergi pederas banyak, ataupun madu lebah, kita pergi makan sebotol, ataupun minyak zaitun, kita ada setengah orang cadang makan sebotol, insya-Allah harga. Itu yang problem. Kerana kita hanya ambil apa yang Nabi makan, tetapi kaifiah, show how tu kita tak tahu.
Jadi itu yang menyebabkan kita kena baca betul-betul. Sebab ulama menyatakan kalau kita duk jamu orang makanan sunnah, apa nama dia, bercampur-campur macam tu, kalau orang tu sakit, kita yang kena bayar kos semua rawatan yang menimpa orang tersebut. Alhamdulillah. Dalam konteks pensyarah halal, memang kalau produk-produk yang diklaim, produk-produk yang diklaim makanan sunnah memang tidak boleh diberikan sejarah halal. Dan juga fatwa pun memang jelas tidak boleh klaim makanan sunnah. Untuk tujuan komersial memang tak boleh. Kan macam yang Ustaz sebut tadi lah, kalau kata yang dia klaim makanan sunnah, ru'yah sebagainya, kalau minum air dia boleh sembuh, kalau tak minum orang akan salahkan ru'yah tu kalau tak sembuh. Jadi dalam hal inilah ruqyah, pendapat yang saya kaji, ruqyah bukan rawatan. Dia doa. So doa ni makna dia doa lah, tapi rawatan lain. Makna orang dah sebut syifa apa semua itu doa. Makna kalau Allah izinkan sembuhlah. Tetapi dia belum mengikut sunnah alam. Contoh saya beri contoh, kita lapar, kita berdoa, ya Allah tahu kenyangkan aku. Tak cukup. Takkan kenyang. Kita kena makan dan berdoa. So begitu dengan rawatan, kena rawat kemudian berdoa. Jangan berdiri kepada rawatan Quran saja. Sebab rawatan Quran tidak lebih daripada berdoa. Berdoa, baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas penjelasan tentang makanan sunnah itu. Jadi dia lebih kepada vitamin untuk yang kita gunakan. Yang paling penting dalam keadaan sekarang ni adalah kaedah pencegahan itu yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Itulah yang seharusnya kita kena ambil. Baik, saya nak soalan